Yang ketiga, tidak solat Jumaat dan menjamakkan solat tanpa sebab. Ini macam saya sebut tuan-tuan, ini kitab-kitab Syiah lah, kitab-kitab Syiah Melayu. Mereka ni dia ajar untuk kalau solat Zuhur tu dia sekalikan dengan Asar, dijamakkan. Bahkan waktu Zuhur tu penghujung waktu Zuhur tu adalah pada penghujung waktu Asar. Sama juga dengan Maghrib. Dikira satu waktu semua tu. Penghujung waktu Maghrib adalah penghujung waktu Isyak. Itu yang dijamakkan oleh orang Syiah. Jadi 3 waktulah sehari kalau orang Syiah. Kita 5 waktu. Kemudian menyambut raya Majusi Nairuz pada setiap 21 Mac. Ini macam saya sebut tadi, orang Syiah ni dia menyambut perayaan yang dulunya disambut oleh orang Majusi. Nairuz ni perayaan orang Majusi, memuja api tuan-tuan. Tapi disambut pula oleh orang Syiah. Yang kita herannya tuan-tuan, orang Syiah ketika hari Nairuz dia akan pergi ke tempat-tempat suci dia, kan, di Mashhad, di Qom, di Karbala, di Samarra. Samarra antara tempat yang favorite orang Syiah pergi. Samarra ni di Iraq juga tuan-tuan. Samarra ni tuan-tuan, di situ ada sirdap, di situ ada satu tempat yang macam lubang. Kata orang Syiah, dalam lubang itu Imam Mahdi bersembunyi. Jadi makna kata Imam Mahdi akan keluar daripada situ, kan? Tapi itu serius tuan-tuan. Memang menjadi tempat pemujaan orang Syiah. Dan orang Syiah mendakwa bahawa pada hari Nairuz itulah akan keluarnya Imam Mahdi. Itu sebab pada hari Nairuz tersebut orang Syiah pergi ke tempat-tempat suci dia berdoa. Dia pergi berdoa di situ sebab dakwaan dia ialah Imam Mahdi akan keluar pada hari tersebut. Okey. Dan yang kelima, sujud atas batu Karbala. Orang Syiah dia sujud atas batu Karbala. Kalau ikut fiqh Syiah, saya tak sebutlah fiqh Syiah tuan-tuan. Kalau ikut ajaran Syiah, sebut fiqh ni kita ingat lebih kurang macam Syafi'i, Hambali, Maliki, kan. Dia pandai dah. Dia guna istilah macam istilah kita. Ada fiqh dia, ada akidah dia. Jadi orang Syiah ni kalau ikut ajaran dia mengatakan bahawa wajib kita solat di atas sesuatu yang diperbuat daripada bumi, kan. Jadi orang Syiah pun dia solatlah di atas batu, kan. Kalau tak ada batu dia akan cari kayu ke, kertas ke, daun ke. Kalau tak ada sangat, akhirnya dia sujud atas tangan dia sendiri. Dia sujud atas tangan dia sendiri. Memang pelik sungguhlah, kan. Tapi yang selalunya ialah dia akan sujud di atas batu yang diperbuat daripada tanah Karbala. Ini dibuat daripada tanah Karbala. Sebab kata orang Syiah, tanah yang paling suci atas muka bumi ni, lebih suci daripada Mekah dengan Madinah, ialah tanah Karbala. Bukan tanah Mekah, bukan tanah Madinah. Sampai tahap itu tuan-tuan, dia nak tebus dosa tadi pasal darah Sayyidina Husain tu mengalir di Karbala. Macam mana dia nak tebus dosa? Sebab Karbala ni menjadi saksi atas perbuatan orang Syiah membunuh Sayyidina Husain. Jadi nak ambil hati tanah Karbala ni, maka diangkat tanah Karbala. Dalam riwayat-riwayat Syiah sampai mengatakan tuan-tuan, di akhirat nanti bila di hari kiamat nanti, bila berlaku saja kiamat, kita kan sedia maklum berlaku kiamat ni habis, bumi hancur, langit hancur, dilipat oleh Allah Azza wa Jal. Kata orang Syiah, yang tak kena kiamat tanah Karbala. Tanah Karbala ni Allah Ta'ala angkat masuk dalam syurga. Dan dalam syurga itu nanti Rasul dan Nabi akan berkumpul di tanah Karbala. Hebat tanah Karbala. Jadi tuan-tuan boleh buat rumah dekat situ, selamat. Jadi rumah tuan-tuan nanti Tuhan angkat masuk syurga, dengan tuan-tuan terus naik syurga. Okey. Yang keenam, menghalalkan zina menerusi nikah mut'ah. Ini salah satu punca orang kita duk masuk Syiah ni lah dia tuan-tuan. Kerana nikah mut'ah. Ini akad nikah mut'ah dalam kitab Syiah Melayu kita, kan. Dia ajar macam mana cara nak mut'ah. Dia ada dua lah, satu nikah biasa, satu nikah mut'ah. Tapi kalau ikut Syiah lebih baik buat nikah mut'ah. Sebab tuan-tuan, dalam Syiah ni nikah biasa tak ada fadilat, biasa je. Macam Sunni juga, fadilat biasa-biasa je lah. Tapi kalau buat mut'ah ni, dia punya fadilat besar. Mut'ah ni apa benda? Orang perempuan tahu ke? Nikah mut'ah ni tuan-tuan senang. Nikah yang tak payah wali dan tak payah saksi. Kalau sekiranya di Iran dipanggil nikah sirri. Nikah sirri maknanya nikah rahsia. Tak payah cerita kat siapa-siapa, senyap-senyap, jangan cerita kat isteri, kan. Tak payah cerita kat siapa-siapa. Maksudnya tuan-tuan, tak payah buat perisytiharan, tak perlu wali, tak perlu saksi, tak perlu apa-apa. Cukup ada pasangan sepakat atas dua perkara, iaitu tempoh waktu untuk menikah dan juga upahnya berapa ringgit. Contoh dia buat dekat sini dalam buku Syiah Melayu ni tuan-tuan. Dia kata contohnya perempuan tadi dia mulakan ijab. Dia kata saya telah menjadikan, maknanya aku nikahkan diri aku dengan kamu untuk tempohnya 30 minit, dengan upahnya RM30. Yang lelaki kata aku terima nikahnya 30 minit boleh belasah.
Ada masalah. Halal. Dan dapat pahala besar. Dapat pahala besar tuan-tuan. Ada hadis tuan-tuan yang disebut oleh orang Syiah. Ni hadis yang sahih. Kita tak ambil hadis tak sahih. Bukannya sahih Bukhari, sahih Syiah. Kan? Yang diriwayatkan oleh Al-Mufid, Imam Syiah. Dia ada kumpul hadis-hadis sahih berkenaan dengan nikah mut'ah. Bagus ni Syekh orang Syiah ni. Syekh Mufid ni tuan-tuan, dia ni ulama Syiah kurun yang keempat. Makna lama sangat dah. Dia karang satu kitab nama dia Risalatul Mut'ah, mengumpulkan hadis-hadis sahih berkenaan dengan mut'ah. Hadis sahih orang dia lah, orang Syiah. Dalam hadis tu mengatakan bahawa tidak ada seorang lelaki yang berkahwin dengan seorang perempuan secara mut'ah. Kan? Kemudian dia mandi wajib. Kan? Dia mandi wajib kecuali Allah Ta'ala akan ciptakan untuk setiap titisan air yang menitis 70 malaikat yang akan mengampunkan dosa dia sampai ke hari kiamat. Besar pahala tu. Kalau nak lagi banyak malaikat keluar, mandi lagi banyak, ataupun mut'ah lagi banyak, lagi banyak pahala dia dapatkan. Habis semua dosa-dosa dia semua terlerai, diampunkan Allah pasal malaikat yang tolong ampunkan. Tuan-tuan, ini nak menunjukkan mut'ah ni tuan-tuan bagi orang Syiah bukan fiqh. Ini ajaran sesat, doktrin sesat. Sebab apa? Dia buat mut'ah, di samping itu dia letakkan fadilat-fadilat pula. Nak galakkan orang buat tuan-tuan. Sedangkan itu adalah zina sebenarnya. Kalau orang Sunni tuan-tuan, kalau dia berzina, kalau kita tanya dekat dia, kamu tahu tak zina ni dosa? Tahu dosa, saya nak taubat ni tapi tak tahan, kata. Kan? Dia tahu dosa. Dia tahu benda tu jijik dan dia cuba nak tinggalkan. Tapi orang Syiah tuan-tuan, benda yang dosa tu, zina yang jijik tu dia boleh bagi halal. Dan dia boleh letak pula fadilat besar-besar. Siapa yang buat mut'ah sekali sama dengan Hasan, buat 2 kali sama Husain, buat 3 kali sama dengan Ali, martabat dia 4 kali sama dengan martabat Nabi Muhammad. Lebih baik buat 4 kali tu pun. Ini dahsyatnya Syiah.